al-ilmu yazidu bi infaqih wal mal yanqusu bi infaqih. Ilmu semakin bertambah dengan kita membelanjakannya. Sebaliknya harta semakin berkurang dengan kita membelanjakannya. Itu salah satu sebab lebihnya ilmu daripada harta. Sebab ilmu dia kau banyak, kau berkembang kalau kita sebar. Pitih tidak kalau harta kau habis. Itu salah satu kelebihan. Nak mana lebih ilmu ni dengan harta, lebihnya salah satunya hak tu. Banyak lagi lah hak lain-lainnya. Salah satunya hak tu. Jadi kita tak boleh kata kita tak si belanja ni sebab padas kat kita, sudah. Sebab apa? Kalau kita ingat kita bagi ke orang tu boleh pahala, tak ada rugi. Nama kita pun akan disebut baik. Anak-anak buah tu akan ingat semua sabit dengan dia lah jadi faham ni. Kita kalau tidak mula kita tak faham. Kemudian dia royak ke orang pula. Jadi nama pun sebutan tu disebut baik. Sebut baik ni nak ni. Dalam Quran pun dia sebut wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkatkan nama baikmu. Namamu tu, sebutan itu orang sebut baik. Nabi ni kau sari, kau tinggi nama dia. Kau disebut baik. Itu satu kelebihan. Begitu juga orang yang mengajar ilmu, dia ada kelebihan. Selain daripada pahala di akhirat itu, di dunia ni pun ada kelebihan dia. Jadi tak ada sebab untuk kita nak bersikap kedekut ke, bakhil ke, tak saya bagi ilmu tu. Tak kena lah. Begitu juga kita tak boleh rasa rugi masa lah. Rugi masa lah. Misalnya mengajar Bukhari ni, rugi masa. Bukannya orang faham belakang. Kadang-kadang masa depan ni jeliranya lah, bila balik tu tak ingat, lupa lah. Tapi dalam amal-amal ni kita tak tahu. Kita tak tahu dalam amal-amal ni. Takutnya ada seorang pun tak apa dah. Ya, dia dalam lagi. Dia pun kata kita mula-mula start jadi faham Bukhari ni, cara kita hadis ni mengaji sini dulu. Dia kata kita tak tahu waktu. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh kata tak si usaha, tak si gitu gini. Supaya tak boleh kita kata muka tak tahu lagi PT nak boleh sebanyak mana hari ni, jadi tak sah kerja lah. Sebab dia buat lagu tu, semua masing-masing kerja. Padahal rezeki di tangan Allah. Usaha tu tetap usaha. Sebanyak mana dia nak pergi kita tak tahu. Kita buat usaha saja. Bahkan sebaliknya kita kena ingat berapa ramai anak murid ni lebih cemerlang lagi, lebih terkemuka lagi daripada tok guru. Kita kena ingat gitu. Berapa ramai rubba muballighin aw'a min sami'in. Berapa ramai orang yang disampaikan ilmu tu lebih mengerti tentangnya daripada orang yang mendengarnya sendiri. Sebab itulah kita selalu jumpa ni dalam kitab ni Imam A'mash Sulaiman bin Mihran nama dia. A'mash orang alim besar lah, hadis alim besar. Imam Abu Hanifah pun ambil hadis dengan dia. Imam Abu Hanifah pun ambil hadis dengan dia. Satu kali dia buntu dalam satu masalah, dia pun tanya pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata lagu ni pendapat dia aja. Lepas tu dia puas hati. Kamu ambil mana, dia kata. Boleh faham lagu tu. Ambil daripada hadis hak tu ayat kata dia. Kata dia. Dia pun ayat lah ni. Dia pun tak suka. Sebab tu kata betul hak Nabi SAW kata. Kadang-kadang orang yang terima hadis lebih dulu tu, dia ayat hadis kepada orang yang lebih faham lagi daripada dia. Itulah benar. Sebab itu berapa kita tengok imam-imam mujtahid kau besar-besar ni, tok guru dia tidak sehebat dia. Kalau tok guru dia tu mengambil sikap seperti kita kata tadi, kedekut ilmu ke, fikir pada masa tu ni semua ni budak-budak lagi, tak ada lah orang-orang ni. Tetapi dia tidak gitu. Imam-imam besar tu pun tok guru dia bukan semuanya orang yang lebih-lebih setara dia. Tidak. Kemudiannya kita dapati jauh kurang daripada dia. Dengan sebab itu hak ni lah
hak Nabi SAW kata ni lebih cerdik lagi, lebih faham lagi hadis itu daripada orang sebelumnya. Sebab apa? Sebab dia ada kemampuan tadi lah. Ada kemampuan tadi. Dia faedah menyampaikan ilmu ni, dia ada dua sekurang-kurangnya hadis ni. Yang pertama yang pertamanya, ilmu tu sendiri akan hilang kalau kita tidak sampaikan. Hadis ni kalau tidak ayat, dia akan hilang. Itu hak asas sekali lah tu. Tak akan tahu, orang kemudian dia tak akan tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerugian yang keduanya, iaitu ilmu itu tidak akan berkembang. Hak boleh berkembang jadi tidak berkembang. Nak berkembang lah ke mana? Asal dia tu pun tak tahu. Nak berkembang ni kalau tahu dulu. Jadi untuk terpeliharanya ilmu ni, untuk ilmu ini dirasai oleh semua orang sampai ke akhir zaman, kita kena jaga ilmu. Jaga ilmu Nabi SAW lagu mana? Dia kena sampaikan kepada orang lain. Hak ni lah yang dia kata, rubba muballaghin aw amin sami'in. Liyuballighi syahidul ghaib di sini. Liyuballighi syahidul ghaib dalam hadis bawah ni, hadatsana tu. Fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'a minhu. Jadi lafaz dia tu lain sikit daripada hak dalam tajuk. Hak dalam tajuknya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin aw'a min sami'in. Tapi hak dalam hadis musnadnya, hak musnad tu kita panggil, hak di bawah hadatsana tu, liyuballighi syahidul ghaib, hendaklah orang yang hadir hari ni. Hak ni bila ada hadir hari ni, iaitu pada haji wada' pada tahun yang ke-10 Hijrah. Tak lama lah sebelum pada Nabi SAW wafat. Tak sampai 100 hari. Tak sampai 100 hari, 80 hari lebih. Dia kata, hendaklah orang yang hadir hari ni sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kerana orang yang hadir ini boleh jadi asa an yuballigha, boleh jadi dia menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripadanya. Di sini kita tengok kelebihan kita ahli sunnah wal jamaah ni berkenaan dengan hadis ni. Dia tidak serupa muka lain. Dia tidak serupa muka lain. Kalau benda lain, kalau kita tak ayat pun tidak itu mana, tidak ada kerugian manalah, tak pastilah manfaat dia tu, faedah dia tu tidak pasti. Walaupun kebanyakan ilmu ni dia kena jaga, tetapi dia tidak serupa dengan hadis ni. Sebab apa? Sebab hadis ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada seorang nabi, melalui seorang nabi, dan untuk panduan dan bimbingan manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Tu hadis ni. Dengan sebab itu kita tengok banyak hadis-hadis ni, kalau nak fikir dengan cara dulu kan, tak nampak makna dia. Tetapi oleh kerana hadis itu sahih, orang-orang hak pada masa tu dia bawa semacam dia pun tak faham. Dia pun tak faham. Cuma dia ayat gitu. Misalnya hadis, firru minal majdzum kama tafirruna minal asad. Kamu larilah daripada orang yang kena penyakit kusta itu seperti kamu lari daripada singa. Itu hadis sahih. Dalam Bukhari ni pun ada. Larilah daripada orang kena penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Orang tak faham. Tapi hadis tu turun-temurun diterima ni. Ayat tak secara lah mu faham kau tak faham kau. Lagu tu Nabi ayat. Sampai satu masa manusia faham. Dia penyakit ni setengahnya ada hak berjangkit, setengahnya tidak. Hak berjangkit tu dia berkait dengan kuman, berkait dengan virus, dengan gapo tu. Manusia faham dah. Rupanya hak ni termasuk dalam gitu.
Ada juga Nabi SAW kata, la adwa, wala tiarata, wala hamata, wala safara dan sebagainya. Tak boleh nak pakai semua ni. Tak ada penyakit berjangkit, tak ada gotu ni, semua. Ada juga ketikanya. Ada ketikanya dia kata lari. Maknanya dari satu segi segala-galanya dengan kehendak Allah. Bukan kuman itu ataupun virus itu yang berkuasa sangat. Kehendak Allah belaka yang berlaku ni. Itu maknanya tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada bulan safar yang membawa nahas, tidak ada burung hatu, tidak ada gotu-gotu itu kan. Dalam hadis sebut tu. Dia maksud dia kata hakikatnya dari segi akidah kita kena pegang. Bukan kerana ni, bukan kerana ni, bukan kerana ni, bukan kerana ubat, bukan kerana apa. Hakikat Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Yang menyembuhkan, yang memberi penyakit. Itu dari segi akidah kita. Tapi dari segi sebab zahir, kita kena ambil kira. Itulah yang Nabi SAW kata suruh lari daripada orang kena penyakit juzam sani, kena penyakit kusta sani. Dia bukan nak cerita penyakit kusta saja, penyakit-penyakit lain pun. Hak mana boleh penyakit, hak mana bahaya, kita kena lari. Kalau tidak lari pun biarlah ada berada dalam satu keadaan yang selamat kita. Dia suruh lari daripada singa, serupa dengan lari kepada singa. Maknanya benda ni bahaya. Kalau kita tak lari, kita boleh kena. Dan singa itu mana binatang yang hidup. Kalau kita tidak lari pun, dia boleh tekan kita kalau kita dekat dia tu. Tapi dalam jarak yang tertentu, dia tak lepaslah kita. Lepaslah kita. Maknanya dia nak mengajar kita kepada ni, penyakit ni. Ada penyakit yang berjangkit, ada yang tidak. Bahayanya sampai setara tu. Lepas pada tu, tapi kita orang Islam ni, sebab kita putus kan, orang hak mengaji, orang panggil akademik ni akademik saja. Dia tak cara dah ke hadis ke apa ni. Orang hak mengaji hadis ni hadis saja, agama ni agama saja. Dia tak cara dah ni. Akibatnya kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Boleh ke orang lain? Dalam satu tafsir yang saya baca, tafsir tu banyak jilid, 13 jilid. Ini tafsir sains. Dia tafsir Quran berdasarkan sains belaka. Dia tak tengok lain, hak tu dari sudut tu saja. Tafsir Al-Jawahir nama dia. Dia ada sebut dalam tu. Ada seorang profesor Jerman, doktor lah, dia buat kajian atas hadis ni. Boleh ke dia hadis ni? Dia buat kajian, dia tengok dengan mikroskop apa ni, kuman sana ni, kuman orang penyakit kusta, rupa dia serupa singa. Rupa kuman tu serupa singa. Maka dia pun kata, oh betul hak Islam kata ni. Tu yang kita kata tadi, kita buat tak cara hak Nabi sebut tu, padahal memudahkan banyak kita tu. Jalan pintas banyak dah hak Nabi bagi tu kepada kita tu. Cuma kita tidak usaha atas hak tu, tak buat kajian. Kalau buat kajian, dah kita lah moga duduk dengan kita tu. Bukan duduk dengan dia. Macam mana sampai ke dia tu. Jadi dia tengok memang betul. Jadi banyak perkara di situ. Dalam hadis, hadis orang sampai dulu mana nak tahu. Ni mana ada mikroskop ke apa? Kajian tentang virus, tentang apa ni tak tahu. Tapi dalam hadis tu sudah ayat ada. Walaupun tak tahu, yang penting kepada kita ingat molek hadis. Lepas tu sampaikan kepada orang lain. Bila sampai masa dia, Allah SWT akan buka tu. Akan nampaklah rahsia hadis itu. Barulah orang nampak, oh besar sangat benda ni. Jangan kita terlalu percaya sangat, yakin sangat kepada akal kita. Jangan. Seperti golongan Mu'tazilah dulu. Dia kata gapo? Golongan Mu'tazilah. Banyak hadis buat dia ni, dia tolak ke tepi. Asalkan hadis tu bercanggah dengan akal, tak masuk akal, kata dia. Lagu mana, kata dia? Nabi nak Isra' Mi'raj ni, Isra' ni nak boleh sampai ke Baitul Maqdis selama mana? Bulan-bulan, kata dia. Kalau naik unta ni semalam tak boleh, kata. Lepas tu rakyat pula naik pak langit, atas pada langit yang ketujuh lagi naik. Usah ke langit yang ketujuh. Kalau kita ni kau naik kau tinggi, dia oksigen tu kau kurang sesak nafas, kata dia.
Eh?